Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masuk tajuk ataupun subtopik lakaran oblik. Okay? Macam sebelum ni, subtopik kita 41.2 kita dah belajar berkenaan dengan kaedah asas lakaran. Ada dua perkara dalam kaedah asas lakaran ini di mana awak kena melakar garis lurus. Kaedah pertama, awak nak buat garis lurus, awak boleh gunakan kaedah garisan pendek. Dengan cara macam ni lah, awak wujudkan dua titik di hujung untuk pemula dengan di hujung untuk penamat. Lepas tu awak buat garisan pendek-pendek sehingga kepada garisan titik penamat ni. Lepas tu awak boleh sambungkan titik tersebut daripada mula hingga akhir titik. Dan kaedah lagi satu, awak boleh buat melakar garis lurus ni dengan kaedah melakar garisan terus dua titik, di mana awak wujudkan dua titik di pemula dengan di hujung. Kemudian awak lukis satu lakaran garisan nipis daripada mula hingga akhir titik ni. Lepas tu baru awak gelapkan dia, hitamkan dia ikut garisan yang awak dah buat atas lah. Okey, daripada mula titik sehingga akhir titik tersebut. Alright, untuk hari ni kita akan sambung pada lakaran oblik. Okey, kita tengok lakaran oblik ni apa. Okey, lakaran oblik ialah lakaran oblik ialah lakaran berbentuk 3D. Prinsip yang perlu diamalkan ketika melakar oblik adalah seperti berikut. Pertama, lakaran oblik bergantung kepada jenis cavalier atau kabinet. Ada dua, okey. Jenis cavalier dan juga jenis kabinet. Okey, jenis cavalier macam ni. Ini jenis cavalier, ini jenis kabinet, di mana kalau awak tengok pada paksi surut dia, contoh paksi surut dia kat sini 10 cm, dekat sini dia akan jadi 5 cm, di mana paksi surut dia setengah daripada paksi surut cavalier. Alright, boleh dapat paksi surut kabinet setengah daripada paksi surut cavalier. Alright, itu nak membezakan oblik cavalier dan juga oblik kabinet. Seterusnya, lakaran dilakar berpandukan 3 paksi asas, iaitu paksi menegak, paksi surut dan paksi mendatar. Okey, ada 3 paksi. Paksi mendatar, paksi menegak dan juga paksi surut, ataupun kita panggil dia sebagai paksi menegak. Ni ke paksi menegak. Okey, ni paksi surut. Ni pun ada typo. Okey, kalau awak salah, awak boleh betulkan dia. Ataupun kita panggil paksi X, paksi Y, paksi Z. Alright. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata paksi surut adalah cenderung kepada paksi mendatar. Sudut yang digunakan ialah 45. Okey, paksi surut adalah cenderung kepada paksi mendatar. Sudut dia 45. Surut kepada paksi mendatar 45. Nampak ni? Kat sini 45. Paksi surut dengan paksi mendatar dia 45. Jadi sudut dia kena 45. Lepas tu dia kata apa lagi? Paksi mendatar adalah bersudut tepat dengan paksi menegak. Okey, paksi menegak dan paksi mendatar dia akan bersudut tepat. Okey, di mana sudut dia adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah. 90 darjah. Alright. Okey, kedudukan objek dari 4 sudut pandangan. Okey, biasanya kalau pandangan hadapan adalah pandangan utama yang awak nampak, itu adalah hadapan. Okey, jadi awak kena tentukan, awak kena pandai bezakanlah mana hadapan, mana sisi, mana atas. Okey, ada 4 sudut pandangan berbeza. Alright. Untuk hari ini kita akan cuba melakar, okey, langkah melakar oblik cavalier. Okey, langkah melakar oblik cavalier, kita akan cuba melakar yang ni dengan sudut pandangan yang ini. Okey, sudut pandangan yang ni. Alright. Alright, pertama, okey, langkah melakar oblik cavalier. Tentukan sudut paksi berdasarkan kedudukan objek, sama ada di bawah, atas, kiri atau kanan mata. Berikut adalah contoh teknik melakar oblik pada kedudukan sebelah kanan. Alright. Ini yang akan kita lukis hari ni. Okey.
Langkah pertama disuruh buat apa? Lakarkan paksi mendatar X, garis paksi menegak Y dan garis paksi surut Z bersudut 45 darjah. Okey, ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Okey, kita ni dah 90 darjah. Paksi X dengan paksi Y perlu 90 darjah. Paksi Z perlu berapa? 45 darjah. Jadinya kita kena 90, kita kena bahagi dengan 2 untuk jadikan dia 45 darjah. Okey. Tapi sebabkan kita tak boleh gunakan pembaris ataupun mana-mana alat ukuran yang awak pernah tengok macam huruf D tu kan, yang dia ada sudut kosong darjah 5, 10, tak boleh guna ya yang ni. Okey, kita hanya akan buat anggaran sahaja. Okey, 90 kita akan bahagikan dia dengan 2. Katakanlah kat sini. Okey, kita X, kita ada Y, kita ada Z. 45 darjah. Seterusnya dia kata apa? Langkah 2, tandakan ukuran panjang objek yang dikehendaki pada paksi mendatar dengan huruf A. Tandakan ukuran tinggi objek pada paksi menegak dengan huruf B. Tandakan ukuran lebar objek pada paksi surut dengan huruf C. Alright, sekarang ni saya dah letak ukuran. Okey, untuk panjang dekat bahagian X, okey, dekat paksi X, saya bagi ukuran dia 4 cm. Untuk tinggi dekat paksi Y, okey, saya bagi ukuran dia 2 cm. Untuk lebar pada paksi Z, paksi surut, saya bagi dia 4 cm juga. Okey, dia kata apa? Untuk panjang, kita kena labelkan dia dengan A. Untuk tinggi, kita labelkan dia dengan B. Untuk lebar objek pada paksi surut, kita labelkan dia dengan C. Okey. Sebab kita boleh guna pembaris, tapi awak boleh agak-agakkan lah. Okey, kalau awak tengok pembaris ni, kalau dia kata 4 cm. Okey, tengoklah kat sini kat mana 4 cm dia. Jangan tanda macam ni terus. Tapi awak boleh anggarkan dia. Okey, jangan tanda okey sini ke sini 4 cm. Tak boleh. Tapi awak boleh buat macam ni. Sini ke sini 4 cm, tandakan titik. And awak kena buat apa? Buat satu garisan. Ataupun macam sini ke sini tadi tu kan. Buat garisan putus-putus dan awak satukan garisan tu. Okey. Macam ni kita dah dapat untuk X. Untuk X berapa? 4 cm. Okey, kita tandakan dia A. Okey. A. Lepas tu, tinggi Y sama dengan 2 cm. Kita labelkan dia dengan B. Y 2 cm. Okey, Y 2 cm. Kat sini. Okey. Kita labelkan dia dengan B. Lepas tu, lebar dia dekat paksi Z 4 cm. Kita labelkan dia dengan C. 4. Okey. Macam ni, so agak-agak lah macam ni. Okey, kat sini kot 4. Kita dah ada C. Alright, itu langkah kedua. Seterusnya, lakarkan garisan selari dengan garisan AO bermula pada titik B menjadi garisan BE. Lakarkan garisan selari dengan OC bermula dari titik B menjadi garisan BD. Kita nak wujudkan garisan ni pula. BE dan juga kita nak wujudkan BD. Macam mana kita nak buat garisan selari ni? Okey. Kita dah ada. Okey, kat sini kita ada O. Alright. AO kita jadikan dia berapa tadi? Kita jadikan dia BE. Okey, kita jadikan dia BE. Kita akan label E kat sini. Okey, kita nak selarikan dia. Kita buat garisan
yang selari pada bahagian sini. Okey, nampak? Selarikan dia. Okey. Kat sini. Dan kita akan buat satu garisan temu. Kat sini ada E. Lepas itu, kita nak wujudkan BD pula. Okey, BD. Kat sini kita dah ada C. Kita nak buat garisan selari. Kat sini, berapa ukuran dia? B, 2 cm. Jadinya bila ke atas pun, kita anggarkan dia 2 cm juga. Contohlah kat sini, 2 cm. Okey, kita akan cantumkan garisan B dengan garisan D. Alright, kat sini. Nampak? Okey. Kemudian langkah 4, lakarkan garisan menegak dari titik A ke E menjadi garisan AE. Okey. A dengan E. Cantumkan dia. Lepas tu, lakarkan garisan menegak bermula dari titik C ke D. Okey. C ke D menjadi garisan CD. Okey. C dengan D. Kita dah garis dia. Alright. Lakarkan garisan mendatar bermula dari titik D ke F. Okey, titik F tak ada lagi. Okey, F tak ada lagi dalam ni. Jadi kita kena wujudkan garisan daripada D ke F. Okey, D ke F. Ukuran dia sama kan? Sebab dia ukuran bahagian belakang. D ke F sama dengan B ke E sama dengan O ke A. Alright. So, jadinya O ke A ni berapa panjang dia? 4 cm. Ini kita kena buat 4. Anggar-anggarlah. Okey, nak guna pembaris pun boleh macam ni. Oh, okey, 4 kat sini. Alright. So, kita akan buat satu garisan D ke mana? D ke, nampak tak? D ke F. Kejap ya. Okay, D ke F. Selepas itu, apa lagi dia minta? Lakarkan garisan selari menjadi BD bermula dari titik E ke titik F menjadi EF. Okey. Lakarkan garisan selari garisan daripada BD. Okey, BD kita dah ada dari titik E ke F menjadi EF. Okey, kita cantumkan je lah. Jadi EF kat sini. Okey, langkah 5. Lengkapkan semua garisan objek sehingga terbentuk kotak yang mewakili lakaran objek kabinet tersebut. Alright, dah jadi kita punya lakaran melakar oblik Cavalier. Itu sahaja. Jadinya apa yang awak perlu buat selain nota, macam biasa awak kena buat latihan modul. Okay, bahagian ni, yang ni awak dah buat, yang atas awak dah buat. So awak kena buat yang bawah ni pula. Lakaran oblik kabinet, oblik Cavalier, ada ciri-ciri dia. Lepas tu awak kena buat lakaran. Okay, itu saja untuk minggu depan. Kita akan cuba melakar tangga dengan langkah melakar oblik Cavalier lah, dengan cara-cara oblik Cavalier ni. Itu saja. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.